خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Darinya kita memohon pertolongan dan keampunan serta perlindungannya dari gangguan syaitan. Sesiapa yang dikurniakan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka tidak sesat selamanya. Sesungguhnya Allah sahajalah yang selayaknya disembah dan Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruhnya. Kami telah mendapat tajuk objek-objek di sekitar Masjidil Haram. Ia satu tajuk yang dapat dikupas dan dikaji mengenai latar belakang dan sejarah objek tersebut serta mencari dan berkongsi perkara tersebut dengan lebih meluas agar dapat dijadikan bahan bacaan kepada semua peringkat umum. Tajuk ini juga kami akan meneliti sebaik mungkin faktanya barulah dipaparkan. Kami berharap segala maklumat, pengetahuan dan buah fikiran yang kami kongsikan ini memberi manfaat kepada pembaca. Sekian, terima kasih. Petikan yang saya baca tadi merupakan petikan yang terdapat di muka surat 3 di dalam e-bulletin kami, iaitu pendahuluan. Saya akan memperkenalkan pula ahli-ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 5 orang ahli. Ahli yang pertama ialah Aizat Farhan bin Ahmad Nazim di HU 202024851 dari kelas 3I. Ahli kumpulan yang kedua ialah Nurul Izzah Adilah binti Othman di HU 202024780 dari kelas 3I. Ahli kumpulan yang ketiga ialah Syakira Aula Zulfa binti Zulkhairi di HU 202024723 dari kelas 3H. Ahli kumpulan yang keempat ialah Nur Rafifah binti Azman di HU 202024684 dari kelas 3I. Dan saya, ahli kumpulan yang kelima, Nur Ain binti Ahmad Yazid di HU 202024827 dari kelas 3G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain binti Ahmad Yazid dari kelas DPSU 3G. Saya akan menerangkan beberapa topik saya, iaitu Telaga Zamzam dan Hajarul Aswad, di mana ia merupakan salah satu topik di dalam e-bulletin kami. Saya akan menerangkan topik pertama saya, iaitu Telaga Zamzam. Sejarah ringkas Telaga Zamzam ini bermula di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memutuskan Nabi Ibrahim untuk membawa isterinya Siti Hajar dan anaknya Ismail ke suatu tempat yang berdekatan dengan Kaabah. Pada ketika itu, kawasan Mekah tidak mempunyai penduduk serta sumber air. Maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan isterinya Siti Hajar dan anaknya Ismail setelah menurunkan mereka di bawah pokok yang merupakan tempat Telaga Zamzam pada hari ini. Siti Hajar dan anaknya Ismail ditinggalkan dengan hanya berbekaskan sebuah bekas yang diperbuat daripada kulit yang mengandungi beberapa biji tamar dan sebuah bekas yang berisi air. Setelah Nabi Ibrahim beransur pulang dan beberapa seketika selepas itu, bekalan minuman dan makanan Siti Hajar dan anaknya pun habis dan ia menyebabkan mereka kehausan serta kelaparan. Bila mana Siti Hajar melihat anaknya menangis kehausan, maka beliau berlari berulang-alik daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah hanya untuk mencari air. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah memutuskan malaikat Jibril untuk mengeluarkan air di tengah-tengah padang pasir tersebut. Lokasinya ialah di mana tempat anak kepada Siti Hajar, iaitu Ismail, menghentak-hentakkan kaki dan menangis kehausan. Maka Siti Hajar pun mengapung kawasan mata air tersebut menggunakan batu-batu dan ia memanggil Zamzam kerana bermaksud kepungan air. Selepas beberapa tahun kemudian, Nabi Ismail pun wafat dan kaum Jurhum mulai menguasai kawasan Mekah dan Telaga Zamzam serta mula mengamalkan maksiat, dan ia menyebabkan air Telaga Zamzam mulai kering. Ia dikatakan sebagai balasan terhadap perbuatan jahat mereka.
kawasannya mulai tertimbus dan hilang kesannya akibat banjir yang pernah melanda kawasan Telaga Zamzam itu. Selain itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahawa kaum Jurhum telah menimbusnya setelah kalah peperangan dengan Bani Khuza'ah. Akhirnya, dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, semasa hampir dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi ilham kepada Abdul Muttalib, iaitu datuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi agar menggali semula Telaga Zamzam yang telah lama tertimbus. Walaupun Bani Quraisy tidak menyetujuinya, tetapi Abdul Muttalib tetap menggali semula berdasarkan alamat dan lokasi Telaga Zamzam yang dia ketahui di dalam mimpi tersebut. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Taala, air Zamzam mulai menjadi minuman buat seluruh penghuni dunia sehingga ke hari ini. Menurut satu sumber, dikira umur sebenar Telaga Zamzam selepas timbulnya di muka bumi ini daripada zaman Nabi Ibrahim hingga ke zaman kita hari ini dianggarkan berusia lebih kurang 5,000 tahun. Dengan ini, jumlah umur sebenar Telaga Zamzam dikira lebih kurang 4,958 tahun. Wallahu alam. Di bahagian bawah untuk muka surat tajuk Telaga Zamzam ada terdapat kelebihan hukum dengan nama-nama bagi Telaga Zamzam. Bagi kelebihan Telaga Zamzam ini, dia tidak seperti air-air lain. Telaga Zamzam mempunyai keberkatan, kelebihan dan keistimewaannya yang tersendiri. Ciri-ciri keistimewaan ni diketahui sebagaimana daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya daripada Ibnu Abbas, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sebaik-baik air yang ada di muka bumi ialah air Zamzam. Terdapat di dalamnya zat makanan, iaitu orang yang meminumnya akan berasa kenyang seperti memakan makanan dan juga sebagai penyembuh daripada penyakit. Hadis di sini kita ketahui bahawa Telaga Zamzam ni dia merupakan air yang terbaik di atas muka bumi dan boleh menyembuhkan penyakit dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, Zamzam juga diberkati dan mengenyangkan peminumnya. Dan juga kita dapat ketahui kelebihan dia ialah Zamzam juga dapat menyempurnakan hasrat peminumnya, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga. Bagi nama lain untuk Telaga Zamzam ni, Telaga Zamzam mempunyai lebih daripada 50 nama. Dalam muka surat tu saya taruhkan hanya 21, tetapi di sini saya hanya akan sebutkan sebagai 5 saja. Okey, yang pertama ialah Barakah, Mubarakah, Barah, Bushrah dengan Tuktam. Akhir sekali bagi page ini ialah hukum berkaitan Zamzam. Setelah kita mengetahui kelebihan dan keistimewaan air Zamzam ni, maka kita digalakkan untuk meminumnya dengan sepuas-puasnya sekiranya kita berpeluang. Minumlah dengan niat yang baik. Di dalam muka surat tu saya ada menjelaskan pula tentang adab-adab ketika meminum air Zamzam dan beberapa hukum yang berkaitan dengannya. Yang pertama ialah adab ketika meminum air Zamzam. Para ulama telah menggariskan beberapa adab yang patut diikuti semasa meminum air Zamzam. Antaranya ialah menghadap ke arah kiblat, minum dengan 3 kali nafas, iaitu dengan 3 kali teguk. Yang ketiga ialah membaca bismillah setiap kali meminumnya. Memuji Allah dengan menyebut Alhamdulillah pada setiap nafas. Minum dengan tangan kanan kerana Rasulullah SAW telah mengarahkan agar kita menggunakan tangan ketika makan dan minum serta melarang daripada makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Hal ini kerana seperti yang kita ketahui, syaitan makan dan minum menggunakan tangan kiri.
Dan yang terakhir ialah berdoa setelah meminum air zam-zam kerana ia merupakan antara waktu yang diperkenankan doa. Yang kedua pula ialah hukum untuk meminum air zam-zam ada banyak kali yang dipersoalkan, adakah disunatkan sambil berdiri ataupun duduk. Bagi ulama mazhab Hanafi mengatakan bahawa sunat meminum air zam-zam sambil berdiri berdasarkan hadis sahih daripada Ibnu Abbas bahawa beliau berkata, maksudnya, aku telah menuang air zam-zam untuk Rasulullah, baginda meminumnya sambil berdiri. Bagi ulama mazhab Maliki dan Hambali mengatakan bahawa harus minum air zam-zam sambil berdiri berdasarkan hadis tersebut. Bagi ulama Al-Syafi'iyah pula mengatakan sunat minum air zam-zam sambil duduk dan makruh meminumnya sambil berdiri. Dalil mereka adalah berdasarkan sebuah hadis sahih daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW melarang perbuatan minum sambil berdiri. Mereka menetapkan hukum makruh dan bukan haram kerana Rasulullah SAW pernah meminum air zam-zam sambil berdiri. Bagi tajuk kedua saya iaitu Hajarul Aswad, di muka surat tersebut terdapat peristiwa ringkas berkaitan Hajarul Aswad. Yang pertama ialah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membina Kaabah, Nabi Ibrahim AS telah meminta anaknya untuk mencari batu supaya dijadikan sebagai tanda untuk tempat permulaan tawaf. Ketika Nabi Ismail sedang mencari batu, malaikat Jibril datang membawa Hajarul Aswad kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya, Nabi Ibrahim menggunakan batu tersebut yang telah disimpan lama oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Bukit Abi Kubais. Yang kedua ialah semasa Quraisy membina semula Kaabah, setiap kabilah telah dibahagikan mengikut penjuru. Pada ketika ini berlaku pertelingkahan di antara kabilah kerana ingin meletakkan semula Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Akhirnya Rasulullah SAW menyelesaikan masalah tersebut dengan cara Rasulullah SAW mengambil sehelai kain lalu diletakkan Hajarul Aswad di atasnya. Rasulullah menyuruh seorang wakil dari setiap kabilah untuk memegang kain tersebut sehingga Hajarul Aswad dikembalikan. Manakala Rasulullah sendiri yang mengangkatnya dengan tangannya yang mulia dan meletakkannya di tempat yang asal. Yang ketiga ialah berdasarkan kejadian kebakaran yang pernah berlaku di Mekah semasa pemerintahan Quraisy dan pemerintahan Abdullah bin Al-Zubayr. Hajarul Aswad telah retak menjadi 3 bahagian. Maka Ibnu Al-Zubayr telah mengikatnya menggunakan perak. Beliau merupakan orang pertama yang melakukan perkara sedemikian. Peristiwa ringkas berkaitan Hajarul Aswad yang terakhir ialah terdapat satu peristiwa yang diberi nama sebagai peristiwa Al-Qaramidah. Peristiwa ini berkisahkan tentang salah satu cabang Syiah Ismailiyah Al-Batiniyah telah menanggalkan Hajarul Aswad dan membawanya ke Al-Aqsa, Arab Saudi. Lalu tidak lama selepas itu ia kemudian dipulangkan semula di tempat asal pada tahun 339 Hijrah. Di bawahnya adalah terdapat sudut info yang menyatakan bahawa batu Hajarul Aswad ni pada mulanya berwarna putih, lebih putih daripada susu. Tetapi dosa-dosa manusia yang menyebabkan Hajarul Aswad bertukar warna menjadi warna hitam. Subtopik terakhir bagi muka surat ini adalah hukum berkaitan Hajarul Aswad. Terdapat beberapa hukum berkenaan Hajarul Aswad, antaranya ialah yang pertama, sunat mengucup atau mengusapnya pada bila-bila masa. Yang kedua ialah sunat mengucup atau mengusapnya ketika mula melakukan tawaf, serta sunat meletakkan muka ke atasnya ketika mengucupnya. Selepas itu ialah kaum wanita hendaklah mencari waktu yang sesuai agar tidak bercampur dengan lelaki. Dan yang terakhir sekali ialah tidak menyakiti orang lain sewaktu berebut untuk mendekatinya. Maka itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secebis bicara. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata. Saya sembah pembuka bicara.
Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi dengan limpah kurnianya kami dapat bersatu dan bergabung tenaga untuk menghasilkan Ibu Lidin ini dengan penuh jayanya. Dengan itu, tajuk yang kami dapat merupakan satu tajuk yang bersesuaian dengan dan berketepatan dengan kemampuan kami serta berada di luar kotak pemikiran kami untuk berfikir dan mencari maklumat tentang sesuatu perkara. Untuk makluman yang berbahagia, pensyarah kami iaitu Cik Fatin Afika binti Jamaluddin yang telah banyak berjasa dalam pelaksanaan kerja khusus ini dan memberikan tarikh akhir yang sesuai kepada kami para pelajar. Oleh itu, dasar ini sebenarnya selaras dengan pendidikan dan pembelajaran dalam kursus ini bagi meningkatkan pengetahuan para pelajar dengan lebih mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aizat Farhan bin Ahmad Nazim daripada kelas DBSU 3A. Baik, saya akan menerangkan tentang mizab dan maqam Nabi Ibrahim. Baik, yang pertama tentang mizab. Mizab adalah dia daripada perkataan bahasa Arab. Bahasa Melayu dia adalah pancur emas. Pancur emas ini dia adalah nama yang diberikan kepada lohong, itu pembancuk air tu. Dia terletak pada bahagian atas Kaabah tu. Dia menghala ke Hijr Ismail. Baik. Mizab ni dia start muncul pada selepas pembinaan Kaabah oleh kaum Arab Quraisy. Ketika itu Nabi Muhammad baru berumur 23 tahun. Okey, jadi sekarang mizab ni pancur emas ni dia adalah salah satu daripada binaan-binaan Kaabah yang penuh dengan kemuliaan. Baik. Mizab ni telah dibina dengan menggunakan, dia diperbuat daripada logam emas tulen. Baik. Kelebihan dia pula adalah selain daripada kegunaan mizab sebagai aliran air untuk membuang takungan air yang terletak dekat atas bumbung Kaabah tu time hujan, mizab juga telah diriwayatkan merupakan salah satu dari tempat-tempat yang mustajab untuk kita berdoa ketika umrah ataupun haji, nanti ketika tawaf lah. Baik, okey. Pancur emas ini telah berbaharuhi untuk kali pertama lah pada waktu 1417 Hijrah. Pembaharuan aset yang suci ni telah dibina menurut ukuran asli sebagaimana yang dihadiahkan oleh Sultan Abdul Majid Khan Al-Uthmani pada tahun 1273 Hijrah. Okey, kalau kita tengok kalau kita tahu, kita nampak dekat bahagian depan pancur emas tu adalah tertulis Bismillahirrahmanirrahim, yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang mizab, iaitu pancuran emas. Baik, seterusnya adalah makam Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia merupakan binaan yang mengandungi batu hampar yang kecil dan dia terletak lebih kurang 20 hasta di sebelah timur Kaabah. Sebenarnya makam Nabi Ibrahim yang kita selalu nampak dekat dengan Kaabah tersebut, sebenarnya ia bukanlah kuburan ataupun jasadnya ada kat dalam tu, tetapi ia merupakan tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika mana baginda membangunkan Kaabah. Di samping tu puteranya Nabi Ismail AS memberikan bongkah-bongkah batu kepada baginda bapanya pada ketika pembinaan Kaabah. Baik. Dekat dalam binaan kecil tu terdapat sebiji batu yang diturunkan oleh Allah dari syurga bersama-sama dengan batu-batu kecil yang terdapat di Hajar Aswad. Baik, batu makam Ibrahim ni dipelihara oleh Allah sehinggalah sekarang. Jadi sekarang ni tempat di mana tapak kaki Nabi Ibrahim berdiri tu telah ditutup dengan perak. Jadi saiz dia panjang lebih kurang
27 cm, lintangnya pula adalah 14 cm dan di dalamnya 10 cm masih nampak dengan jelas. Kalau kita tengok ada 2 lubang tu kan. Kalau kita diberikan rezeki untuk melihat pergi ke umrah atau haji, kita tidak akan terlepaslah dengan tempat makam Nabi Ibrahim ni. Jadi pada waktu ketika pemerintahan Khalifah Al-Mahdi Al-Abbasi, di sekeliling batu makam Ibrahim tu telah diikat dengan perak dan dibuat macam tutup tu dengan besi yang berbentuk macam sangkar burung tu. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok definisi untuk makam Nabi Ibrahim ni, janganlah percaya bahawa tempat tu adalah di mana jasad Nabi Ibrahim tu berada, tetapi makam tu adalah bermaksud tempat kalau di dalam bahasa Arab. Jadi tempat makam Nabi Ibrahim ni merupakan tempat kaki berpijak. Tempat kaki berpijak iaitu tempatnya baginda Nabi Ibrahim AS berdiri. Okey, baik. Macam mana kita nak menghormati dengan makam Nabi Ibrahim ni? Okey, Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud rukun iaitu penjuru Kaabah dan makam Nabi Ibrahim diperbuat daripada permata-permata delima daripada syurga. Allah telah padamkan cahaya keduanya. Jika tidak, tentunya cahayanya akan menerangi antara timur dan barat. Baik, apakah amalan? Amalan ataupun cara menghormati tempat ni adalah dengan zikir dan doa. Baik, yang pertama mesti disunatkan membaca ayat Al-Quran yang bermaksud dan kamu jadikanlah makam Ibrahim ini tempat sembahyang. Baca doa tu. Dalam bahasa Arab doa dia wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Baik, tu doa dia. Yang kedua pula adalah disunatkan menunaikan sembahyang 2 rakaat dengan membaca Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun pada rakaat pertama, manakala pada rakaat kedua pula membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah membaca, iaitu berdoa dengan menyebut, wahai Tuhanku, aku hambamu dan anak hambamu. Aku datang kepadamu dengan dosa-dosa yang besar dan pekerjaan yang buruk, dan inilah tempat perlindungan denganmu dari neraka. Oleh itu ampunilah aku, kerana sesungguhnya engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Baik, itu saja daripada saya, Aizat Farhan bin Ahmad Nazim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora Fifa binti Azman daripada kelas D PHU 3I. Nombor matrik saya adalah DHU 20202468. Hari ini saya akan menceritakan tentang Hijr Ismail. Hijr Ismail terletak di sebelah utara Kaabah, bentuknya setengah lingkaran. Hijr Ismail dibangunkan oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat berteduh sewaktu membangunkan Kaabah. Awalnya Hijr Ismail termasuk dalam bahagian Kaabah kerana kekurangan biaya, mereka mengurangi bangunan Kaabah. Hijr Ismail ini menjadi salah satu tempat kegemaran jemaah haji untuk dikunjungi sebab lokasi ini adalah salah satu tempat mustajab untuk berdoa dan dianjurkan melakukan solat sunat di sana. Sejak terpisah dari Kaabah, Hijr Ismail tercatat telah mengalami perbaikan beberapa kali. Pada tahun 104 Hijrah, Abu Ja'far Mansur selaku Khalifah Bani Abbasiyah melakukan pembaikan pertama dengan memasang marmer di pilarnya. Kini tinggi dindingnya mencapai 1.32 meter, tebal dindingnya kira-kira 1.5 meter, jarak antara dua pintu Hijr mencapai 8.77 meter, jarak antara dinding Hijr dan dinding Kaabah kira-kira 8.5 meter dan panjang lingkaran dindingnya 21.5 meter. Salah satu ibadah yang dapat dilaksanakan di sini ialah mendirikan solat sunat, berdoa serta berzikir. Keutamaan solat di sini sama halnya seperti solat di dalam Kaabah. Dalam hadis riwayat Abu Daud dari Sayyidah Aisyah dikatakan bahawa aku sangat ingin memasuki Kaabah untuk melakukan solat di dalamnya. Rasulullah SAW membawa Siti Aisyah ke dalam Hijr Ismail sembari berkata, solatlah kamu di sini jika kamu ingin solat di dalam Kaabah, kerana
Hijr Ismail termasuk sebahagian daripada Kaabah. Salah satu keistimewaan yang dimiliki Hijr Ismail adalah merupakan salah satu tempat mustajab untuk memanjatkan doa. Disebutkan dalam kitab Firib Habil Baitil Haram, saat Nabi Ismail menyampaikan keluhan pada Allah terkait panasnya Mekah, Allah menurunkan wahyu pada Nabi Ismail. Sekarang aku buka hijrmu, salah satu pintu syurga yang dari pintu itu keluar hawa dingin untuk kamu sampai hari kiamat nanti. Keistimewaan ini yang membuatkan orang-orang berebutan masuk ke dalamnya. Kini Hijr Ismail selalu dipenuhi jemaah haji maupun umrah dari segala penjuru dunia termasuk Indonesia. Tempat ini tak pernah terlihat sepi dari para jemaah yang menunaikan solat di depannya serta memanjatkan doa sesuai hajat masing-masing. Rukun Yamani adalah sisi atau sudut Kaabah yang menghadap ke arah Yaman atau disebut sudut arah Yaman. Rukun yang sejajar dengan Hajar Aswad ini sangat penting artinya bagi keistimewaan Kaabah. Di sudut ini setiap jemaah yang tawaf disunatkan untuk menyalami atau mengusap dengan tangan kanan atau cukup dengan melambaikan tangan ke arah sudut ini dengan mengucap Bismillah Wallahu Akbar. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW hanya menyalami Hajar Aswad dan Rukun Yamani sahaja. Sedangkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mengusap kedua yakni Hajar Aswad dan Rukun Yamani dapat menghapus dosa-dosa. Rasulullah SAW ketika berada di antara dua rukun ini iaitu Rukun Yamani dan Rukun Hajar Aswad, beliau membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Surah Al-Baqarah ayat 201. Dalam satu riwayat, Nabi SAW pernah bersabda bahawa setiap beliau melewati sudut ini kelihatan ada malaikat yang mengucapkan amin sebagai jawapan dari doa beliau. Rukun Yamani ini juga dipercayai sebagai salah satu tempat yang sangat baik untuk berdoa dengan cara meletakkan tangan kanan lalu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita inginkan. Maka setiap melewatinya membaca doa Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Seperti yang diceritakan dalam kitab Al-Jami' Al-Latif diriwayatkan oleh Amir bin Syahriar Al-Syabi, aku membuktikan suatu keajaiban, iaitu pada suatu hari aku dan Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Zubair dan Mus'ab bin Zubair dan juga Abdul Malik bin Marwan sedang duduk bercakap-cakap di ruang terbuka dekat dengan Kaabah. Kemudian disepakati sebelum bubaran kita satu persatu harus berdoa di Rukun Yamani. Abdullah bin Zubair kita tunjuk sebagai orang yang pertama. Lalu ia berdiri dengan memegang Rukun Yamani berdoa, Ya Allah, aku mohon kepadamu agar dapat menguasai seluruh wilayah Hijaz sebagai khalifah sebelum aku meninggal dunia. Kemudian ganti Mus'ab bin Zubair, Ya Allah, aku mohon kepadamu agar dapat menguasai Iraq dan mengawini Sakinah binti Al-Husain. Kemudian ganti Abdullah bin Marwan, Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku dapat menguasai dunia timur dan dunia barat dan tidak ada yang berani melawan kecuali kau serahkan kepadaku. Kemudian ganti Abdullah bin Umar, Ya Allah, aku mohon kepadamu agar jangan kau matikan aku sebelum kau wajibkan aku masuk ke dalam syurgamu. Sungguh, aku buktikan dengan mataku sendiri bahawa mereka telah benar-benar mendapat apa yang mereka minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Al-Zulfa binti Zafari daripada kelas PhD 3H. Saya akan mengantarkan tentang objek di sekitar Masjidil Haram, iaitu pintu Kaabah. Kaabah adalah tempat di atas dunia ini yang tidak akan surut dilewati manusia. Tempatnya hidup dengan ibadah dari dulu hingga sekarang. Sekalipun musim haji telah berlalu, ia akan bersama pula dengan musim umrah. Kaabah pada binaan yang asal mempunyai dua pintu, iaitu satu pintu masuk dan satu lagi pintu keluar. Namun, binaan baru Kaabah hanya mempunyai satu pintu sahaja dan tidak mempunyai tingkap. Seterusnya, Kaabah pernah runtuh dan dibina semula beberapa kali disebabkan bencana alam seperti banjir dan juga akibat serangan. Mengikut pendapat pakar sejarah dan para pengkaji, Kaabah pernah dinilai semula antara 5 hingga 12 kali. Dikatakan
bahawa Kaabah pertama kali dibina ketika zaman Nabi Adam sebagai pusat pertama ibadah manusia kepada Allah. Pendapat ini dipegang oleh sejarawan Ibnu Ishaq. Kemudian ia dibina semula oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pada zaman mereka. Pengubahan terakhir dilakukan pada tahun 1996 menggunakan teknologi terkini. Selain itu, hanya satu keturunan sahaja yang dipertanggungjawabkan memegang kunci Kaabah, iaitu keturunan Bani Syaibah. Rasulullah SAW pernah menyuruh Utsman bin Talhah agar memegang kunci Kaabah, dan Utsman ketika itu berjanji bahawa kunci Kaabah hanya akan dipegang oleh keturunannya hingga hari kiamat. Akhir sekali, di dalam Kaabah terdapat 3 tiang dan pada dindingnya disertakan nama-nama tokoh yang pernah membangunkan Kaabah. Jika anda perasan, terdapat bongkah di antara tiang. Itu adalah tempat untuk menyimpan campuran wangi-wangian yang berbagai jenis yang akan digunakan setiap kali membersihkan Kaabah. Pada lantai Kaabah terdapat bahagian berwarna putih yang dipercayai tempat Nabi SAW solat setiap kali masuk ke Kaabah. Terdapat juga pintu lain di dalam Kaabah, iaitu pintu yang membolehkan para petugas naik ke bahagian bumbung untuk kerja-kerja pembersihan. Bumbung pula dibina daripada kayu yang sangat utuh, kemudian dilapisi dengan perak asli. Bahagian dinding atasnya juga terdapat kain kiswah berwarna hijau serta gantungan wangi-wangian yang pelbagai. Seterusnya saya akan menceritakan tentang Multazam. Kawasan antara Hajarul Aswad dan pintu Kaabah disebut Multazam. Luasnya kira-kira 2 meter dan merupakan tempat di mana doa atau permohonan diterima. Adalah sunnah untuk memegang dinding sedemikian rupa sehingga pipi, dada dan tangan bertentangan dengan dinding. Tindakan ini dikenali sebagai iltizam. Dilaporkan bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah menyelesaikan tawaf, melakukan solat dan kemudian mencium Hajarul Aswad. Setelah itu, dia berdiri antara Hajarul Aswad dan pintu Kaabah sedemikian rupa sehingga pipi, dada dan tangan bertentangan dengan dinding. Dia kemudian berkata, "Inilah yang saya lihat Rasulullah SAW." Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tanda-tanda penyermaan untuk setiap doa yang dibuat antara Hajarul Aswad dan pintu Kaabah pasti akan terlihat. Akbar Makkah oleh Fakihi. Hadis 23. Assalamualaikum, saya Nuriza Dila binti Osman dari DPSU 3A. Seterusnya Syazarwan. Apa itu Syazarwan? Syazarwan bermaksud Syazarwan berasal daripada bahasa Parsi yang bererti binaan yang melingkungi mata air. Jadi Syazarwan ni adalah binaan yang berbentuk lengkung di bahagian bawah dinding Kaabah sehingga ke lantai. Binaan ini juga dibangunkan di setiap 3 penjuru Kaabah kecuali Hijr Ismail kerana ia merupakan binaan asal Kaabah. Tapi berapa pula tinggi dan lebar Syazarwan ni? Tinggi dia lebih kurang 13 cm dan lebarnya 45 cm. Tapi apa tujuan pembinaan Syazarwan ni? Ada pendapat mengatakan Abdullah bin Al-Zubair membina Syazarwan ni adalah untuk melindungi dinding Kaabah daripada diresapi air daripada masuk ke dalam Kaabah lah. Tapi adakah Syazarwan ni termasuk dalam pembinaan Kaabah? Menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, mereka mengatakan bahawa Syazarwan ni adalah termasuk daripada sebahagian binaan Kaabah. Jadi jemaah haji atau umrah tidak dibenarkan atau dibolehkan sama sekali untuk menyentuh atau memijaknya semasa melakukan tawaf. Jika sebaliknya, jika dilanggar,
maka tawafnya tak sah. Tetapi menurut mazhab Hanafi, mereka mengatakan Syazarwani tidak termasuk dalam pembinaan Kaabah, dan akan tetapi mazhab ini juga menyuarakan pendapatnya bahawa melakukan tawaf di luar Syazarwan adalah lebih baik untuk mengelakkan khilaf ulama. Seterusnya, kiswah. Apa itu kiswah? Kiswah merupakan kain hitam atau kelambu yang menutupi 4 dinding Kaabah. Tapi siapa pula orang yang pertama membuat kiswah? Telah diriwayatkan bahawa Nabi Ismail AS adalah orang pertama yang membuat kiswah, tetapi ada juga yang mengatakan bahawa Raja Yaman iaitu As'ad. Seterusnya, mari kita kenali sejarah kiswah. Sebelum ni, kiswah diperbuat daripada pelbagai tempat seperti Yaman dan tempat-tempat lain mengikut masa dan sejarah pada masa tu. Tapi sekarang ia dibuat di kilang khas di Mekah yang bermula tahun 1346 Hijrah sehingga 1357 Hijrah. Kilang tersebut dibuka semula pada tahun 1382 Hijrah sehingga kilang baru dibuka dan dibina pada 7 Rabiul Awal 1397 Hijrah bersamaan dengan hari Sabtu di Ummul Jud. Walau bagaimanapun, kiswah ini diperbuat daripada kain sutera asli yang halus lalu ditenun. Untuk memproses kiswah ini, ia memerlukan 670 kg sutera dan panjangnya 658 meter persegi. Jadi kos semua perbelanjaan untuk membuat satu kelambu kiswah ni ialah 17 juta rial Saudi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya kami berjaya menyiapkan kerja khusus ini pada masa yang ditetapkan. Kami telah mendapat banyak manfaat dan sesuatu yang baru untuk dipelajari sepanjang proses menyiapkan tugasan projek bagi subjek kosmologi Tanah Arab dalam pengajaran dan pembelajaran ini. Pada peringkat permulaan ketika kami menyiapkan tugasan projek ini, ahli kumpulan telah berjaya bersama dengan rakan-rakan daripada kuliah yang berbeza mengenai tugasan yang perlu kami siapkan. Hasilnya, kami mudah untuk mendapatkan maklumat kerana kami bekerjasama dalam mencari maklumat dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Terdapat banyak manfaat yang kami dapat semasa proses menyiapkan tugasan ini. Antaranya ialah kami mempelajari bagaimana untuk menghasilkan rancangan pembelajaran mengikut format yang betul. Kerja khusus ini juga telah mengajar kami tentang nilai-nilai murni seperti nilai kerjasama dan kesungguhan. Dua nilai ini sangatlah penting sebagai persediaan untuk diri kami sebagai bakal mutawif ataupun mutawifah ketika berada di Tanah Arab kelak. Di samping itu, kami juga dapat menambah lagi ilmu mengenai objek yang berada di sekitar Masjidil Al-Haram. Daripada maklumat yang kami dapat mengetahui tentang kepentingan objek, amalan yang dapat dilakukan dan perkembangannya, jadi kami boleh menyampaikannya kepada orang lain. Selain itu, kerja khusus ini telah membantu kami untuk meningkatkan kemahiran bekerja kami di dalam satu kumpulan. Hal ini adalah kerana kami berupaya untuk mencari bahan serta sumber dan kami juga dapat menyiapkan kerja ini pada waktu yang ditetapkan.